Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, terlebih dahulu mari sama-sama kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memberkati lagi majlis kita, program kita pada malam ini, malah sama-sama kita membuka dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam sesi live ataupun Zoom bagi mengaut ataupun mengambil sedikit ilmu daripada Al-Fadil Tuan Kamal kita yang sebentar lagi insya-Allah saya akan perkenalkan sedikit, dan selebihnya mungkin Tuan Kamal boleh perkenalkanlah selanjutnya. Okey, iaitu pada malam ini insya-Allah kita akan khususkan kepada ilmu-ilmu iaitu mengenai bidang hartanah, yang mana sahabat-sahabat semua mungkin ada yang dah mengetahui ataupun ada yang baru nak mengetahui dalam bidang ini. InsyaAllah kita akan cuba bongkarkan sedikitlah pada malam ini, bergantung pada Kamalah speaker kita sejauh mana apa yang input-input yang akan beliau kongsikan bersama kita. Jadi sedikit pengenalan saya kepada speaker kita, iaitu yang bernama Tuan Kamal Hassan bin Mahmud, betul lah? Kalau salah bagi tahulah. Okey. Jadi beliau ini adalah daripada mana Group Sales Manager Nexus Group Gather Properties Sdn Bhd, betul lah? Okey. Betul. Itu dan beliau adalah berasal asal lahirnya saya rasa di Kelang, cuma membesar di Terengganu, betul? Betul. Dalam organ kita lah. Jadi saya di Kelantan. Saya masih di Kelantan. Baik, jadi saya saya perkenalkan sedikit diri saya pun. Saya adalah Saiful Irwan. Okey. Dan saya merupakan penganjur lah pada program ini di bawah Usahawan Muslim Perak, Persatuan Usahawan Muslim Perak, yang mana persatuan ini bernaung di bawah Dewan Pemuda PAS Negeri Perak lah. Jadi kita memang terbuka sebenarnya, dan sebenarnya untuk pengetahuan semua lah, kita sebelum ni kita ada buat program seminar marketing melalui FB dan WhatsApp, dan juga ini adalah program ketiga kita tahun ini, iaitu seminar hartanah lah, yang mana memang lama dah kita merancang sebenarnya, mencari-cari speaker dan juga host yang boleh membantu kita untuk sharing mengenai peluang bidang hartanah ni. Sebenarnya memang saya sendiri pun terlibat sedikit-sedikit je baru nak menceburi, baru orang kata nak berjinak-jinak juga dengan bidang hartanah. Jadi itulah, apabila adanya permintaan dan sebagainya, kita cuba berusaha mencari untuk mendedahkan peluang ini kepada masyarakat di luar sana, khususnya usahawan-usahawan kita lah. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkanlah kepada Tuan Kamal untuk meneruskan dan mengendalikan program seminar kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey. Terima kasih Tuan Saiful, penganjur untuk malam ni. Pertamanya, saya berbesar hati diberi peluang untuk menjadi speaker lah pada malam ni. So seperti mana yang Tuan Saiful maklum, saya sebenarnya memang lahir di Kelang, Selangor, tapi membesar di Terengganu. So kalau kata ada dengar lorat Terengganu tu, nak macam mana lah. Sebab kita membesar tu dia pekat sikit tu. Dia tak boleh lawan Tuan Saiful. Dia dialek Kelantan tak dengar. Ada juga akan bunyi juga kadang-kadang. Okey, so pada malam ni saya lebih kepada perkongsian lah. Saya lebih kepada perkongsian, tidak terlalu formal lah, saya pun masih belajar. So saya sedikit berkongsi lah, sebab saya dapat invitation daripada sahabat saya Fahad untuk jemputan pada malam ni.
So bila saya dapat tahu usahawan Muslim Perak nak jemput, so saya berbesar hati sebab pada saya bidang hartanah ni peluang dia terlampau besar, terlampau banyak. Dan kalau kita tahu sebenarnya usahawan Muslim yang masuk dalam bidang hartanah ni baru lagi, mungkin dalam 2-3 tahun. Sebelum ni dimonopoli oleh bukan Muslim lah, enam bumi lah. So bila ada kesempatan, sebenarnya adalah satu platform yang baik untuk saya ajak sahabat-sahabat saya dalam usahawan Muslim Perak untuk serta dalam bidang hartanah. Pertamanya saya perkenalkan diri, nama saya Kamal Hassan bin Mahmud, graduate daripada IIUM lah, Gombak. So saya dalam top management untuk Gather Properties untuk PJCC team di Petaling Jaya. Sebelum ni saya sebagai real estate negotiator, kemudian saya sambung pelajaran dalam bidang hartanah di Inspan di Putrajaya untuk saya ambil PEA. Dia dalam bidang hartanah ni dia ada banyak orang cakap classes dia lah, IEN, PEA, EA. So sebelum ni saya bekerja sebagai banker di Bank Islam. Saya bekerja selama setahun saja. Kemudian tak boleh kerja office kan sebagai banker, and then saya ambil keputusan untuk join bidang hartanah. Okey, sebagai usahawan Muslim, perkara pertama yang kita kena tahu, bila mana kita sebut usahawan, kita perlu ligatlah cari peluang. So malam ni saya nak kongsi tentang peluang dalam bidang hartanah. Kita tidak menjanjikan bulan bintang, cuma saya buka minda tuan-tuan untuk lihat apa peluang yang terhidang dalam bidang hartanah. Okey, kalau kita tengok kepada evolusi ekonomi, kalau kata dulu negara kita Malaysia berasaskan pertanian. Kemudian bila berlaku evolusi ekonomi, kita beralih kepada industri. Kemudian perkhidmatan, dan yang terbaru dalam bidang digital lah, ayat 4.0. So bidang hartanah ni dia terletak di bidang perkhidmatan, services. Kita provide services. Kita provide services. So kalau kita tengok industri pada hari ni, kalau kita tengok gambar ni, ni baru beberapa hari lepas lah. Beberapa hari lepas kerajaan telah melancarkan industri 4.0 untuk digital. So dalam bidang hartanah, peluang yang ada adalah kita nak provide services kepada pemilik kediaman. Nak pergi tu kena duit SIM. Bukan halang apa. Boleh saya teruskan? Min. Okay. So seperti mana saya maklum, kita bercerita tentang peluang. Okey, pertama, kenapa mesti perunding hartanah? Kat luar sana sebenarnya banyak market usahawan boleh serta lah. So sebenarnya perunding hartanah ni salah satu selain daripada bidang servis, dia more to sale. So kita ada banyak pilihan. Di luar sana kita ada boleh join nak jadi sale forway, kita boleh jadi takar food insurance, kita boleh jadi unit consultant. Tapi kenapa bidang hartanah? Okey, dalam bidang hartanah, saya kongsi kepada tuan-tuan, bidang ni adalah bidang profesional. Dia bukan kita semata-mata buat sale, sebab bidang hartanah ni melibatkan duit ribuan, jutaan, komisen pun besar. So kita memerlukan satu peruntukan undang-undang. So dia melibatkan bidang yang profesional. Kalau tuan-tuan sedia maklum, sebenarnya bidang hartanah dia digubal dan dia dikanunkan di bawah Kementerian Kewangan. Sebenarnya kami yang bernaung dengan ejen hartanah sebenarnya bekerja di bawah MOF. Regulator bagi pihak kami adalah LPPEH. Kalau tuan-tuan pertama kali dengar,
LPPEH adalah lembaga penilai pentaksir ejen harta tanah dan pengurus harta. So kalau kata bank, contohlah saya bagi contoh bank. Bank dikawasili oleh Bank Negara Malaysia lah. Dia akan kawasili sama ada CIMB, Maybank, RHB dan sebagainya. Tapi dalam bidang hartanah ni kita ada selain daripada estate agent, kita ada valuation, kita ada property management. Semua ini dikawasili oleh LPPEH. Kalau kata tuan-tuan boleh search di Google berkenaan LPPH, boleh nampaklah. Dia tertakluk di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Dan di sana kita boleh buat carian sama ada ejen tu berdaftar ataupun tidak lah. Sama ada company tu berdaftar ataupun tidak, semua boleh disemak melalui portal LPPEH. Okey. So ini saya start masuklah peluang yang ada dalam bidang hartanah. Yang ni boleh katakan tuan-tuan sebagai usahawan sudah pasti ada pengalaman lah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dah pernah beli rumah, dah pernah jual rumah, dah pernah beli tanah, jual tanah dan sebagainya. So sedikit sebanyak sudah ada asas dalam bidang hartanah. So saya kongsikan tiga key point lah dalam bidang hartanah, peluang yang tuan-tuan untuk usahawan Perak boleh berfikir, boleh merancang untuk masa depan lah. Pertama, tak lain tak bukan, bila kita bekerja sudah pasti kita inginkan gaji. So dalam bidang hartanah tak ada limit gaji. Tak ada limit gaji. Saya bagi contoh lah, sebelum ni saya bekerja sebagai banker. So bila kita sebagai banker ni, saya bermula sebagai junior executive. Dia ada level-level gaji lah. Junior executive ni ada gaji permulaan. Fresh graduate ada gaji permulaan. Bila kita dah lama sikit, senior. Kemudian kita masuk kepada fasa-fasa seterusnya. Tapi kalau kata kita nak cecah lah, nak cecah gaji 4 ke 5 angka, agak-agak usia umur berapa baru kita boleh dapat? Tuan-tuan boleh share tak pengalaman tuan-tuan daripada 4 angka nak naik kepada 5 angka, berapa tahun kita ambil masa? Berapa tahun kita ambil masa? So bila saya duduk dalam bidang hartanah, saya sebenarnya tak jangka pun. Saya tak pernah mengimpikan saya boleh merasai gaji 5 angka. Gaji permulaan saya dekat Bank Islam cuma 1,500. Gaji permulaan saya, betul. Saya sewa flat di Star Park dalam 900 dengan kawan-kawan. Baki kat tangan lebih kurang dalam 500 lah. So bila kita kata kerja di KL ni, kalau setakat 1,500 baik balik Terengganu, balik Perak lah duduk. Tapi bila saya diberi peluang untuk join dalam bidang hartanah, saya dapati ada peluang untuk saya jana pendapatan, untuk saya dapat gaji lebih daripada 4 ke 5 angka. Yang keduanya, kita ada investment lah. Kita ada peluang untuk buat investment. Yang ketiganya, bila kita sebagai salesperson, tidak lain tidak bukan, company biasanya dia akan bagi reward dan hadiah lah kepada ejen-ejen. Okey, yang pertama peluang gaji. Peluang gaji ni macam saya beritahu, kalau kata kita nak gaji 6 angka, kebanyakan normal practice lah. Kalau kita ni bukan somebody, kalau kita ni bukan anak menteri, kalau kita bukan anak sultan ke apa, saya rasa rata-rata rakyat mahen kita ni gaji lebih kurang dalam 4 angka lah. Kebanyakan saya jumpa 4 angka. Untuk dapat 5 angka ni kebanyakan management level lah. Untuk dapatkan gaji 6 angka ni, kebanyakan yang government pencen baru mula merasai 6 angka. Kalau kata yang kerja swasta, bila kata dah dapat keluar KWSP, baru kita merasai pendapatan 6 angka. Itu pun setelah 40 tahun bekerja. Kalau kata bisnes lain, usahawan ni dalam bidang bisnes, 7 angka tu mana-mana boleh dapat. Even di KL, di Perak, di mana-mana pun, kalau kata dalam bidang usahawan ni tak mustahil lah.
Maksudnya untuk bisnes jual ke. Tapi untuk dalam bidang hartanah ni, kalau kita bukan involved dalam dunia bisnes ni banyaklah. Biasanya kalau kata kita nak jual barang ke, kita trading ke, kita perlu ada barang. Tapi dalam bidang hartanah, kalau kata saya sebagai ejen hartanah, saya tak ada stok, saya tak ada pegang barang, orang cakap tak adalah barang tu basi ke apa ke, tak ada. Sebab kita provide services, tapi services kita tu dibayar sampai 5 ke 6 angka. Cara dia macam mana? Okey, apabila saya bercakap 5 ke 6 angka, saya bercakap berasaskan fakta lah. Okey, kalau kita tengok fakta daripada NAPID, pada tahun 2020, sebanyak hampir 300,000 transaksi jual beli hartanah dalam Malaysia. Satu Malaysia, kita duk tengok pemaju jual ada laku ke tak dia orang jual. Kalau dekat Perak yang saya dapat tahu yang tengah rancak sekarang ni, banyak-banyak dia pun masuk di bahagian Setiawan, tak silap saya. Banyak saya nampak iklan-iklan di Setiawan yang rancak lah tengah naik. Even di KL pun ada sampai buka booth untuk jual projek-projek di Setiawan. So untuk tahun 2020 sebanyak 295,968 transaksi yang bernilai lebih 120 bilion transaksi yang telah dicatatkan. So sebagai player dalam bidang hartanah, transaksi yang berlaku adalah 120 bilion, satu jumlah yang besar. Pemaju estate agent buat duit 120 bilion. Macam mana kita sebagai ejen hartanah kita nak ambil sebahagian daripada 120 bilion dalam bidang hartanah? Okey. Saya bagi contoh. Peluang untuk ejen-ejen, kalau kata tuan-tuan berminat untuk sertai sebagai perunding hartanah, total value untuk transaksi jualan hartanah untuk tahun 2020 adalah 119.8 bilion. Untuk agensi hartanah, fee apabila kita dapat jual satu rumah, dapat jual satu tanah, agent fee dalam praktis kita, professional fee kita adalah 3%. Tahun 2020 hampir 120 bilion. Kalau kata 3% daripada 120 bilion tu, lebih kurang 3.6 bilion adalah agency fee. Okey, ejen-ejen macam saya ni, kita boleh ambil peluang daripada agensi fee tu. Sebab fee akan masuk kepada agensi, and that agensi akan bayar gaji kepada ejen-ejen. So ejen satu Malaysia berpeluang untuk jana pendapatan hampir 1.98 bilion. 1.98 bilion bukanlah satu angka yang kecil lah. Bukan satu angka yang kecil. Angka yang besar. Ini bukan juta, bilion. So peluang yang ada dalam bidang tanah untuk kita ambil sebagai komisen ni terlampau besar. Saya bagi contoh, kalau kata di Selangor, yang ni dicatatkan pada 2019, saya ambil contoh dalam website Glitch 2007, ada 207 transaksi dalam satu tahun. Di satu taman tu ada 207 transaksi jual beli hartanah. Yang ni bukan daripada developer, saya ambil yang ni daripada pasaran subsale, pasaran sekunder. Maksudnya jual beli atas tangan. Ada di satu tempat ni, di satu taman ni, pada 2019 saja ada 207 transaksi. 207 transaksi ni, sama ada dia jual direct owner ataupun agent, itu satu persoalan lain. Tetapi sebagai estate agent yang dalam bidang hartanah, 207 transaksi adalah satu jumlah yang besar lah. Saya ambil maklum, okey, dalam bidang hartanah, macam dalam dunia ekonomi pada hari ini, dulu kalau kata orang cakap mak-mak kita masak kat rumah. Bila sekarang ni ibu-ibu pun dah bekerja, isteri-isteri kita pun dah bekerja, tak ada masa. Bila tak ada masa, usahawan cari peluang. Dia cakap orang tak sempat nak masak. Apa usahawan buat? Dia cakap kita buka restoran, kita masak untuk diorang. So diorang datang makan, balik kerja makan. Itu idea usahawan. Itu ada tugas kita sebagai usahawan. Dan usahawan pun buka kedai makan. So ibu-ibu, ayah-ayah yang bekerja,
yang mana bekerja tu tak sempat masak, dapat servis daripada kedai makan, kita makan kat luar. Sekarang ni bukan setakat makan kat luar pun kita malas. Apa lagi usahawan boleh servis? Datang pula pada industri 4.0 sekarang ni, platform-platform seperti Foodpanda, GrabFood, Lalamove dan sebagainya. Kita hantar pula depan rumah. Dulu masak, sekarang tak ada masa nak masak. Okey, kita buka kedai makan. Buka kedai makan pun tak ada masa nak pergi kedai makan. Okey, sekarang kita buat satu servis lain, kita hantar depan rumah melalui Foodpanda dan sebagainya. Itu dalam reality business. So dalam bidang hartanah pun sama. Bidang hartanah ni analogi dia sama macam, saya selalu suka buat analogi macam travel agency. Dalam travel agency, kalau kata kita nak melancong, ada tuan-tuan mungkin nak melancong peace of mind. Peace of mind ni maksudnya kalau kata nak pergi dekat Bosnia, nak pergi dekat contohlah kita nak pergi luar negara, nak mengerjakan umrah. Tuan-tuan ada yang prefer pergi melalui travel agency. Tak nak pening kepala. Bayar travel agency katakan 10,000, tiket travel agency uruskan, penginapan travel agency uruskan, makan minum semua. Senang kita jalan tu peace of mind. Tak payah fikir apa-apa, semua kita enjoy je. Itu ada sebahagian daripada tuan-tuan macam tu. Ada sebahagian yang lain, dia tak nak. Dia nak backpacker. Maksudnya dia nak buat semua sendiri. Dia nak jimat, dia nak buat semua sendiri. So dia tak perlukan servis-servis daripada travel agency dan sebagainya. So sama dalam bidang hartanah. Bidang hartanah ni, apa peluang yang ada untuk ejen-ejen adalah sebenarnya ramai owner-owner di luar sana, pertamanya dia tak ada masa. Yang keduanya dia tak tahu macam mana nak jual hartanah, macam mana nak handle dengan bidang hartanah. Bila dia orang tak tahu, that's why dia orang hire agent. Macam saya inform, dalam satu taman dekat Selangor ni ada 270 transaksi dicatatkan pada 1 tahun. Saya ambil contoh harga jualan 200,000. Agent commission, agency fee 3%. Katakan company bayar kepada agent 55% daripada collected fee. Okey. So kita dapat berapa kita dapat daripada tu? Kita dapat dalam 3,300. Okey, 3,300 ni kalau kata 200 transaksi, ambil 10% saja kita jualkan. Kita dapat offer servis kepada penjual untuk jualkan hartanah mereka. Kita ambil 10% je, tak payah ambil banyak. 200 transaksi, 10%, kita sebagai pengundi hartanah kita dapat jual. So kita dah dapat 10%, 20 unit. Gaji kita boleh dapat dalam 66,000. 66,000 ni kalau bahagi dengan 12 bulan ni, gaji kita lebih kurang dalam 5,500 lah. Ini untuk satu hartanah. So biasanya ejen hartanah dia tak jual satu rumah satu unit 1 tahun ataupun satu unit 1 tahun 1 bulan. Biasanya ejen hartanah dia boleh capai 2 ke 5 fight untuk 1 bulan lah. Okey, pengalaman saya sendiri saya maklum, saya bermula sebagai banker dengan gaji 1,500. Bila saya masuk bidang hartanah, tahun pertama saya beritahu memang struggle. Saya memang struggle untuk tahun pertama, saya ambil pengalaman. Kemudian bila saya masuk bidang hartanah, sebenarnya sebagai usahawan untuk masuk dalam bidang hartanah, satu ilmu yang kita perlu tahu cuma adalah marketing. Marketing. Sebab zaman sekarang, contohlah kalau kata kita di Perak, macam saya di Selangor, tiba-tiba saya ditukarkan kerja di Perak. Katakan saya dapat kerja di Ipoh. So saya kat Selangor 10 tahun ni. Saya terpaksa pindah di Ipoh. Sebagai contoh saya kerja swasta ke government, tak kisah. Bila saya terpaksa berpindah ke Ipoh, saya nak cari rumah. Paling kurang kalau kata saya tak beli dulu, saya sewa dulu. Perkara pertama yang saya kena buat, saya nak cari rumah sewa. Apa perkara pertama? Biasanya di kalangan tuan-tuan ataupun rakyat di luar sana buat.
Pertama, first dia akan pergi ke Google, rumah sewa di Ipoh. Ataupun dia pergi ke Mudah Property, rumah sewa di Ipoh. Ataupun dia pergi dekat iProperty, Property Guru. Dia cari platform-platform tanah nak cari rumah sewa. Bila dia nak cari platform tanah, dia klik search. Bila dia klik search, keluar macam-macam iklan. Macam kita pergi kat Shopee lah. Kita nak shopping barang apa-apa, kita klik saja macam-macam barang keluar. So sama dalam bidang tanah. Bila kita klik keluar search, kita keluar searching, keluar iklan-iklan. Iklan siapa yang keluar? Iklan ejen mana yang keluar? Iklan yang keluar adalah iklan-iklan ejen yang buat marketing. Ejen-ejen yang spend more on marketing. So bila saya duduk dalam bidang tanah ni, saya cakap, okay, sekarang ni aku dah resign sebagai banker. Gaji 1,500. Saving tak banyak. Masuk bidang tanah. Okay. Bidang tanah ni kita provide services. Ada owner nak jual rumah, nak jual tanah, tak erti. So sekarang ni aku datang, aku offer servis aku dalam bidang tanah. Okay. Yang pertamanya saya dah dapat rumah ni. Katakan Encik Abu, Encik Saiful lah. Contoh Tuan Saiful minta saya jualkan rumah dia. Saya dah ada rumah ni, Tuan Saiful ni. Macam mana saya nak jual rumah Tuan Saiful ni? So perkara pertama, saya kena buat marketing. So bila saya study dalam bidang tanah, kalau kata usahawan-usahawan tuan-tuan nak cebur dalam bidang tanah, ada satu je key point saya beritahu. Kalau kata tuan-tuan pakar dalam marketing, tuan-tuan tahu macam mana nak guna marketing, saya bagi tahu terus terang, tuan-tuan boleh buat duit dengan mudah. So pengalaman saya sendiri bila saya godek-godek dalam bidang marketing, okey, yang ni tahun ni. Bulan lepas. Bulan lepas saya dapat close deal rumah di Cyberjaya. 1.9 juta, 1.95 juta cash buyer. Dalam keadaan COVID ni, satu je minda usahawan saya nak share lah. Usahawan ni kita tak boleh nak komplain. Oh kerajaan bertukar, oh ekonomi down, oh COVID down. Usahawan ni sentiasa kena cari peluang. Kita buat je. Dalam ekonomi cycle, macam saya dalam bidang ekonomi, saya belajar pun dalam bidang ekonomi. Dia orang cakap fitah hukum alam ni dia berpasangan. Kalau kata ada hidup, ada yang mati, ada yang susah, ada yang senang. Zaman COVID ni betul ramai yang terkesan. Tapi tuan-tuan tahu tak di luar sana sebenarnya ramai juga yang buat duit daripada zaman COVID ni. Saya jumpa, kita tak payah ambil contoh-contoh businessman besar lah. Kita ambil contoh-contoh rider-rider sudahlah. JNT, Foodpanda apa sebagainya. Bila ramai duduk kat rumah, kita tak berani keluar, dia orang hantar makanan sampai depan rumah. Kalau kata di KL ni mostly memang servis ni diperlukan. Saya jumpa dia orang sampai ada 5 ke 10 angka. So dia orang buat peluang pada musim pandemik ni. So saya pada bulan lepas dalam bidang, bila saya duduk dalam bidang tanah ni, macam saya inform, marketing kunci utama dalam bidang tanah. So saya tahu masa pandemik COVID-19, kebanyakan work from home ataupun diorang banyak masa kat rumah. Bila banyak masa kat rumah, banyak masa main handphone. Bila banyak masa main handphone, saya banyak spend marketing dekat Mudah, dekat iProperty, dekat Property Guru, dekat media sosial, saya menggunakan sponsor ads. Sebab saya tahu ramai yang akan guna mobile phone bila duduk rumah. Dan sebenarnya banyak usahawan-usahawan di luar sana yang generate income. So macam bulan lepas saya dapat close 1.95, commission almost lebih kurang 50,000. Okey, 50,000 ni kalau kata bahagi dengan 12 bulan berapa? So saya sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Satu lagi saya nak share dalam bidang tanah ni, saya pernah buat unit trust consultant, saya pernah buat takaful, saya pernah nak jual COVID dan sebagainya. Saya dalam bidang tanah ni, sebab apa saya beritahu, saya jadi seronok sebab datuk-datuk yang call kita lah. Sebab kalau kita jual takaful, kita biasanya kita himpit kawan-kawan. Kita baru kawan-kawan ajak main futsal, kita duduk sembang. Kau ni injured dah main futsal, sakit, dah ambil medical card belum ni? Kita duk promote tugas kita. Bukan kata tak bagus.
Tapi kita terpaksa macam tu. Sama juga kalau kita dalam bidang kowe kuku kita bukan tak tahu bagus kalau ada kowe kat rumah ni, tak payah nak jerang air apa sebagainya. Kita tahu tapi kita terpaksa jumpa, kita terpaksa bagi tahu. Abang ada anak-anak baby kecil ke kat rumah? Tak susah ke bangun malam nak panaskan air? Kalau kata ada kowe ni, ada air panas, ada air sejuk, senang bang. Kita terpaksa bagi tahu macam tu. Ataupun kita dalam bidang unit trust consultant, kita nak ambil duit klien, kita nak invest. Kita terpaksa convince klien. Kita nak beritahu tuan, yang ni kalau invest ni 7%, 8%, 20%, kalah ASP, kalah tabung haji. Nak ambil duit klien tu bukan senang. Tapi dalam bidang hartanah, bila klien nak beli rumah ni, dia nak beli rumah tau. Bila dia nak beli rumah, dia search. Bila dia search, dia klik search, keluar iklan kita sebab kita buat marketing lah. And then, dia tengok rumah tu, bukan dia tengok ejen nama Kamal Hassan. Dia tengok iklan, cantik ni rumah ni kat Ipoh. Aku baru kena pindah kat Ipoh ni. Dah sewa kat Ipoh 2 tahun, dah rasa selesa, rasa nak beli rumah kat Ipoh lah. Search, tengok ada ejen nama Kamal Hassan. Okey, bang, kita contact lah dia bang. Hujung minggu ni kita tengok rumah. Dia contact saya tu sebab saya Kamal Hassan ke sebab dia nak rumah. Ini dalam bidang hartanah ni, saya tengok dia contact ni sebab dia nak rumah. Dia tak kisah pun ejen tu nama siapa. Ejen tu Mr. Tan ke, Subaban Diam ke, Kamal Hassan ke. Kalau rumah tu cantik, even saya ejen Muslim, contohlah, Encik Saiful nak beli rumah. Saya iklan rumah, tapi rumah tu rosak. Leaking, bocor apa semua. Encik Saiful datang tengok. Takkan Encik Saiful nak beli? Saya sebab sama Muslim lah. Rumah ni walaupun 200,000, 300,000, tapi tak apalah, kita sama-sama Melayu, saya beli dengan awak je lah. Dia takkan ada. Even Nelofa jadi ejen tanah pun, kalau rumah tu tak cantik, kita tak nak, kita tak layan pun Nelofa. Tak apalah Nelofa, saya balik dulu lah, saya tengok rumah lain. Tapi kalau ejen tu baru 1 hari jadi ejen, kebetulan kita iklan malam ni, esok terus ada orang nak datang tengok. Kebetulan dengan tempat kerja, rumah tu cantik, tempat kerja tak jauh, tempat nak hantar anak tak jauh, harga pula ngam. Encik Saiful baru 1 hari jadi ejen. Encik Saiful, macam mana saya nak proceed nak beli rumah ni? Itu dalam dunia hartanah. Sebab tu saya beritahu bidang hartanah ni, kita sale ni tak payah sebenarnya. Cuma buat marketing. Sebab bidang hartanah ni orang akan call kita sebab dia nak beli rumah. Kita bukan tak perlu nak naik kereta Merc, nak tayang kereta ke FB, perlu naik Porsche, tak perlu. Even in fact saya pernah pergi deal rumah juta-juta pun, saya bawa kancing, saya buat klise pun tak ada masalah. Sebab dia orang tak tengok. Dia orang tak tengok penampilan ejen, kena mewah kaya, tak. Dia orang nak servis kita. Kamal, saya nak beli rumah ni, macam mana saya nak proceed? Okey, yang ni untuk bulan lepas. 3 bulan 9. Okey. Sebelum ni saya pernah close deal sama juga cash buyer di Subang Jaya. Yang ni 2017 tak silap saya. 79,000. Yang ni cerita ni saya rasa macam ada orang cakap momen terbaik dalam hidup saya sebab saya nak kahwin. Saya nak kahwin, okey. Prinsip saya senang, saya tak nak hutang. Kita kalau kita makan gaji, bukan kata tak bagus makan gaji. Makan gaji bisnes semua bagus asalkan kita cari nafkah. Isu dia bila kita makan gaji, kita terikat. Kalau kata gaji kita 5,000, komitmen kita 3,000, kita ada baki 2,000 lagi. Tapi kita nak kahwin. Belanja kahwin, katakan zaman sekarang 15,000, 10,000 lah kita cakap. So gaji kita baki 2,000 ni tak cukup nak cover. Apa alternatif yang ada? Apa alternatif yang ada? Sebagai usahawan, sebenarnya usahawan kita, kalau kata kita yang makan gaji ni, kita jangan usik gaji kita. Kita cari additional income, macam mana kita nak cover. Kalau kata hujung tahun anak nak masuk sekolah. Bila anak nak masuk sekolah, nak kena pakai duit katakan dah 1,500. Baki gaji kita tolak hutang rumah, tolak nafkah apa semua 3,500 ni. Tapi belanja anak 1,500. Macam mana nak dapatkan 1,500 tanpa usik gaji? Itu usahawan kita kena fikir tu. Macam mana kita nak cari peluang nak dapat duit. So, masa saya nak kahwin,
Saya beritahu, aku ni asyik iklan rumah low cost. Rumah harga 200,000, rumah harga 300,000. Komisen dalam 5-7,000. Aku nak kahwin, aku nak pakai 30,000 ni. Saya time tu dalam fikiran saya 30,000 ni. So apa dalam kepala saya? Okey. Saya nak kahwin bulan 11. Time tu dah bincang dengan mak ayah apa nak kahwin bulan 11. Bulan 11 saya kahwin. Time tu bulan 7, bulan 6 bulan puasa. Bulan 7 raya. So saya time tu bulan 5. Saya dah start planning. Bulan 5 saya cakap macam mana saya nak cari peluang dalam bidang tanah, saya nak cover majlis perkahwinan saya. So saya cakap saya kena iklankan rumah yang juta-juta. Bila saya iklankan rumah yang juta-juta, datuk-datuk nak beli, tansi-tansi nak beli, ataupun businessman yang nak beli rumah juta-juta ni, bila dia search keluar iklan saya. Saya cakap, saya nak datuk-datuk call saya nak tansi-tansi call saya. So saya akan all out marketing. Saya cakap saya akan all out marketing untuk saya dapat cover belanjaan 3 banker. Time ni saya buat part time. Okay. So bila saya buat bulan puasa 3 Ramadan kot. 3 Ramadan saya pergi bawa malam 7 ni orang cakap. Saya dapat panggilan tau. Dan tu lepas solat Isyak. Ni cerita betul, saya tak tipu ni. Saya bukan gembang. Saya share cerita sebenar untuk tuan-tuan berfikir macam mana peluang dalam bidang tanah ni banyak tapi mungkin kita terlepas pandang. So malam 27 tu selesai solat Isyak, saya nak tunggu tarawih ni. Yalah orang cakap malam 27 ni malam ganjil. Tiba-tiba saya dapat call. Saya dapat call daripada pembeli yang dah tengok rumah dengan saya tapi dia tak buat keputusan lagi nak beli ke tak. Dia call, saya nampak naik nama Encik Iskandar. Keluar dekat skrin saya. Ni buyer yang pergi tengok rumah ni awal bulan hari tu. Hati time tu macam tak apalah, angkat call. Dia cakap kat mana? Saya kat masjid je kat. Nak tunggu tarawih. Saya sebenarnya nak bincang ni. Saya nak beli, saya rasa saya nak proceed beli rumah tu dekat Subang Jaya 2.5 juta. Lalai punya manusia ni, saya tinggal tarawih terus pergi rumah dia. Pergi jumpa dia, cakap tak apa tarawih sunat. Balik rumah ni boleh buat. Saya pergi rumah dia pukul 9 lebih kurang 9.10 lah. Saya pergi rumah dia. Dia datang, dia cakap menghadap saya. Dia mu'alaf. Dia tanya saya, Kamal, kenapa saya perlu beli rumah ni? Saya nak 3 jawapan daripada you. So saya cakap saya dah tengok banyak iklan. Saya dah pergi tengok banyak rumah. So far rumah yang Encik Kamal iklankan, rumah ni saya dah pergi tengok dengan mak ayah saya semua. So far ini the best choice lah yang saya ada. So kita orang bincang lah. Kita orang bincang malam tu, akhirnya dia orang proceed lah. Dia orang proceed 79. Saya dapat komisen lebih kurang dalam 60,000 macam tu lah. And then saya proceed dengan perkahwinan saya lah. Lepas tu bila saya dah lama dalam bidang tanah, first saya jadi ejen jualan saja. Kemudian bila saya dalam bidang tanah, kita sebagai usahawan ni macam saya cerita, kita kena ligat apa peluang yang ada. Takkan aku jual rumah je. Takkan aku jual tanah je. Pemaju dia buat rumah untung juta-juta. So saya cakap why not saya approach pemaju, saya tanya pemaju, boleh tak saya tolong jualkan projek-projek dia orang. Contoh kalau kata di Perak, kalau kata ada koperasi buat perumahan, usahawan muslim boleh bincang. Cuba jadi orang cakap sales team untuk tu, jadi team marketing. Ataupun ada projek-projek inisiatif daripada government, daripada swasta, cuba masuk peluang. So bila saya masuk dengan pemaju, saya bawa atas nama company tentu Azmi Inco lah. So memang tim kita dapat jual projek tu dalam 1,000 unit booking, convert to sale lebih kurang dalam 800 unit. So total commission untuk agency fee kita orang pun dalam lebih kurang dalam 1.6 juta lah. 1.6 juta.
So amount tu sebenarnya langsung tak ada dalam fikiran saya, tapi benda tu boleh dapat lah. Yang ni check saya ambil daripada pemaju staggered 143, 271. Yang pada saya beritahu terang, memang saya tak pernah terfikir pun saya boleh pegang cek 6 angka. Saya tak pernah terfikir pun. Sebab saya duk fikir dalam kepala saya, kalau kata kita ni bukan anak-anak adun, bukan anak-anak menteri, anak-anak somebody, kita cakap secara ni lah, secara santai lah. Susah kalau kita bukan siapa-siapa tiba-tiba nak buat income 7 angka 6 angka. Tapi dalam bidang tanah macam saya beritahu, pembeli-pembeli di luar sana dia nak beli rumah. Dia nak beli rumah. Dia tak kisah pun siapa yang iklankan, kalau kata iklan tu sesuai dengan dia, dia beli. So kat situlah peluang kita sebagai rakyat Mahen, sebagai usahawan dapat buat duit. Dapat buat duit. Kalau kata kita nak masuk projek tender kerajaan, at least kita nak kena ada networking, kita nak kena ada proposal, kita nak kena ada business development. Tapi dalam bidang tanah, as a agent, as a consultant, you tak perlukan semua tu. Satu sahaja kata kunci untuk usahawan Muslim Perak, marketing. Itu saja. Okey. Yang saya dah cerita part gaji. Gaji ni macam saya beritahu, yang saya tak impikan, saya dah rasa gaji 5 angka. Saya dah rasa 4 angka tu dah biasa. 5 angka ni kadang-kadang kalau kata dapat belas ribu pun rasa macam sikit sekarang ni. Sebab bila kita dah bidang tanah, kita dah tahu peluang. Bila kita dapat belas tu kita rasa macam sikit. Sebab kita tengok kawan-kawan lain banyak lagi buat duit. So sebenarnya bagus dari segi competition lah. Kita nak buat lagi banyak. Yang kedua, peluang yang ada saya nak share kat tuan-tuan adalah investment. Investment ni, first, bila saya sebagai agent, saya buat sale. Bila saya dapat commission, saya simpan. Bila saya simpan ni, saya nak tunggu peluang. Saya nak tunggu peluang sebab saya selalu nampak bila owner-owner jual, contoh saya jual rumah dekat Subang 2.5 juta. Semedi saja. Bila saya check S&P, tuan-tuan tahu tak dia beli dulu rumah tu harga berapa? Agak-agak lah. Dia beli, saya jual 2017 2.5 juta. Dia beli lebih kurang tahun 90-an. Agak-agak berapa? 500,000. Dia beli hanya 250,000. Dia jual 2.5 juta. Masya Allah. Yang owner tu Petronas. 2.5 juta dia jual. So saya tengok owner-owner buat duit dalam bidang tanah ni banyak saya cakap. Tapi memang saya akui kalau dulu lagi okey berbanding sekarang, sebab sekarang hartanah pun dah mahal. Kalau dulu hartanah murah, sekarang ni dah mahal, margin dia tinggi. Tapi saya nak beritahu, dalam bidang hartanah investment ni, first bila tuan-tuan jadi usahawan, tuan-tuan ada simpanan, ada peluang, rebut peluang. Itu konsep kami ejen-ejen even dalam bidang tanah. Saya bagi contoh lah. Contoh rumah kat Perak, dekat Aeon Mall tu berapa agak-agak? Kalau rumah teres tingkat ataupun 2 tingkat. Ada tuan-tuan tahu tak? Agak-agak kat sana. Berapa harga rumah kat sana? Kalau teres 2 tingkat lah. RM500,000. 400 lah. Berapa? 3 ke 400. 3 ke 400 lah. Boleh tahan jugalah maksudnya. Okey. Bila dalam bidang tanah, saya ejen. Contohlah, tiba-tiba owner kat Ipoh call saya. Cik Amal, saya nak jual rumah ni. Nak pakai duit, anak nak sambung belajar. Saya nak jual rumah teres 2 tingkat, tak jauh daripada Aeon Mall. Saya nak jual 200,000. Saya tanya tuan-tuan, harga pasaran 400,000 katakan. Harga jual beli 400,000. Tapi ada owner nak jual 200,000. Apa yang tuan-tuan buat? Tangkap. Tuan-tuan sebagai ejen tanah. Sambor. Tuan-tuan nak beli sendiri ataupun tuan-tuan nak tolong jualkan? Ada dua pilihan. Kita ejen tanah ni. Tolong jual. Beli dulu. Okey, Encik Saiful cakap tuan jual. Encik Osman cakap beli dulu. Saya setuju dengan pandangan Encik Osman.
Kalau saya jadi ejen tanah, pasaran 400,000, ada owner nak jual 200,000, ada gap 200,000 kat sana, saya cakap dalam minda usahawan tu peluang. Okey. 200,000 ni dalam kepala kita, kalau saya sebenarnya banyak dapat peluang macam tu lah. Cik Kamal saya nak jual rumah, Cik Kamal saya nak jual rumah, Cik Kamal saya nak jual rumah. Saya tengok kalau harga biasa-biasa saya tolong jualkan, tak apa. Aku fokus kepada commission je. Aku jual, aku dapat commission, settle. Tak pening kepala. Tapi kalau kata 200,000 Ipoh dekat depan Yong Mall, harga 400,000, saya takkan jual. Saya cakap, Encik, katakan Encik Abu, malam ni saya jumpa Encik Abu, dah ada pembeli. Pembeli tu saya lah. So saya beli dulu. Saya beli 200,000, kita touch up sikit rumah, bagi cantik apa. Kalau kata nak bagi sewa dulu, sewa. Ataupun nak jual terus 400,000, harga pasaran, kita jual. Kita pulang. Kalau kita tengok 10 individu terkaya, mostly semua ada kaitan dengan hartanah. Kita sebagai usahawan Muslim, kita boleh tengok sebenarnya siapa pemegang ekonomi terbanyak dekat Malaysia. Kita boleh tengok daripada golongan mana, daripada bangsa mana. Dan kebanyakan memang tak lari daripada bidang hartanah. Nombor 1 ada hartanah. Nombor 2 ada hartanah. Nombor 5 ada hartanah. Nombor 6 ada hartanah. Kebanyakan dia related dengan hartanah. Ini yang non-Muslim. Kita ambil yang Muslim. Alif Yukri, Datuk Wida, yang jutawan kosmetik pun. Kosmetik ni tak lama. Saya dah study, saya dah tengok, kita boleh tengok produk-produk kosmetik. Biasanya business cycle untuk kosmetik ni bertahan pun lebih kurang 5 tahun. Paling lama pun 10 tahun. Even Datuk Alif pun sekarang ni pun dah slow business dia. So masa business dia terang rancak, apa dia buat? Invest dalam property. Invest dalam property ni tak sepertinya kita beli rumah je. Sama ada buat homestay ke, dia buat projek ke. Datuk Alif ni antara yang saya tahu, yang saya pernah terlibat dengan projek dia, banyak dia invest dalam bidang tanah jugalah. Sebab key point dia senang. Usahawan ni bila kita banyak duit, kita cari satu aset yang boleh backup kalau kita jatuh balik. Itu yang paling penting. Okey, pengalaman saya sendiri. Saya di Selangor. Macam mana saya boleh beli rumah di Kedah, di utara? Tak jauh dengan Perak lah. Saya dapat panggilan daripada kawan saya, ejen hartanah juga di Kedah. Mal, ada owner dalam proses bercerai, nak pakai duit cepat. Yang ni rumah ni dia nak jual 115, 125. Dia cakap, nak jual mah, nak pakai duit. Kau nak beli ke tak? Cakap, market kat sana boleh jual berapa? Sini boleh jual 220 boleh jual. 200,000 boleh jual. Sebab semi-D ada tanah, dia cakap. Tapi owner nak jual 100 lebih ke? Kalau kau nak, ambil. Aku kenal kau kawan. Murah tu 100 lebih tu. Semi-D. Saya tak tengok rumah. Saya beritahu tuan-tuan, saya tak tengok rumah pun. Saya tak tengok rumah, saya percaya kat kawan saya 100%. Aku cakap, okay Fish, aku percaya kat kau 100%. Kalau betul rumah ni sebab kau ejen hartanah dekat Kedah, aku ejen hartanah kat Selangor, kita sama-sama bidang sama. Kalau kata betul boleh buat duit, boleh buat keuntungan, saya proceed. So saya proceed. Ni rumah asal. Sebelum. So dia jual murah lah sebab rumah dia teruk sikit lah. So saya buat balik, innovate apa semua. So saya beli 1-2 lebih. Saya jual balik 22, tolak dengan kos inovasi, tax sikit apa semua. Dalam tempoh 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun, saya dapat keuntungan dalam 60,000 lah. Saya dapat dalam 60,000. Proses jual beli 6 bulan, saya jual balik pun dalam tempoh tak sampai 3 bulan lah. So dalam bidang hartanah macam saya beritahu, selain daripada kita dapat komisen, ada peluang, kita ambil peluang. Itu sebenarnya sebagai usahawan, banyak peluang yang terhidang. Kalau kata tuan-tuan biarkan, saya bagi tahu memang rugi. Dalam bidang tanah macam saya share tadi, transaksi jualan hampir 120 bilion. 120 bilion takkan kita tak boleh nak ambil portion sikit sebagai gaji kita. Yang kedua saya buat selepas saya kahwin, sama juga,
Yang ni pun tragis juga kisah dia. Ayah bagi rumah kat anak. Ayah bukan main sayang kat anak, bagi rumah semi-D corner lot. Lebih kurang dalam 5,000 kaki persegi. Dia bagi kat anak, tak sampai seminggu anak nak jual. Anak punya bertuah lah. Ayah bagi rumah, dia bukan nak rumah. Anak zaman sekarang, aku nak duit je. Cari untung lah. Dia call, dia call, kawan saya dapat panggilan daripada si anak tu lah. Dia cakap saya nak jual rumah. Baru tukar nama, ayah saya baru bagi rumah kat saya tak nak rumah ni. Saya tak perlukan rumah, saya dah ada rumah. Saya nak duit. Saya nak jual rumah ni. So dia jual 200,000. Rumah serendah ni dekat dengan rumah opah saya. Opah saya sebenarnya orang Perak kat Kampung Gajah. Ayah saya orang Pasir Salak Kampung Gajah. So berpindah di Serendah. So saya tanyalah saudara-saudara kat Serendah, kalau kata rumah corner lot ni boleh jual berapa agak-agak. Buat study sikit. Kat sana pun busuk-busuk pun 300 orang ambil, dia cakap. Sebab corner, tambah-tambah lagi corner lot. So saya tak cakap banyak. Jumaat saya akad nikah, Sabtu saya kahwin. Hari Ahad saya pergi tengok rumah ni. Hari Ahad saya pergi tengok rumah ni, saya proceed. And then saya belilah. So sebenarnya hartanah ni dia tak payah sangat sebenarnya. Dia more tu orang cakap persepsi. Orang kita ni kalau kata tengok rumah buruk, murah tak nak beli. Sebab dalam kepala dia, aduh banyak repair ni, leaking lah, rumput panjang lah, apalah. Sebab sebagai usahawan, kita kena fikir jauh tau. Saya beri contoh. Saya dalam bidang tanah, contoh rumah macam ni, owner nak jual 100,000. Tak ramai nak beli. Tapi kalau rumah cantik, nampak cantik, pada acat je. Siap. Panggil indung potong rumput, nampak lawa sikit, jual 200,000. Beza 100,000 tau. Tapi orang kita tengok, cantik ni rumah ni, 200,000. Murah, beli. Sepadahal kalau kita ada sedikit cash, ada sedikit simpanan, sebenarnya banyak kita boleh jimat lah. So saya buat di rumah serendah ni, asal dia dalam ni saya tengok tak banyak yang perlu inovasi lah. So saya cuma cat, saya beli perabot, saya jual fully furnished. Cuma toilet dengan dapur agak teruk sikit lah. Saya buat balik. And then saya jual. So saya jual dalam tempoh kurang daripada setahun jugalah. Saya jual tempoh kurang daripada setahun. Saya untung lebih kurang dalam 100,000. Cuma saya nak share dekat tuan-tuan, kalau kata kita tak mampu nak beli seorang, kita ada peluang. Saya bagi contoh lah. Jiran kita nak jual rumah ataupun apa-apa peluang lah, kita dapat peluang bisnes ke apa-apa peluang. Tapi kalau kita seorang kita orang tak mampu beli. So apa yang saya buat untuk rumah ni, sebab saya baru beli rumah kat Kulim. So saya nak masuk Serendah, time tu komitmen agak tight. Apa yang saya buat? Saya call kawan baik saya, masa kat UIA, saya cakap, nama dia Rusdan, aku ada satu offer nak beli rumah. Why not kita JV? Kalau kata untung 100,000, kita tengoklah macam mana pembahagian gerak kerja kita share. So kawan saya cakap boleh. Yang projek ni saya JV. Saya JV dengan kawan 60-40. Kos saya keluar, dia ada uruskan ada kos-kos lain. So saya JV 40,000 dapat kat dia, 60,000 dapat kat saya lah. So daripada kita terlepas peluang, contohlah kita nak beli tapi kita tak ada kemampuan, tak apalah, kita biarkan. Itu ramai bangsa kita jenis macam tu lah. Kita nak seorang je. Kalau tak dapat kat kita tak apalah. Daripada kita lepaskan peluang macam tu, why not kita JV? Ataupun kita usaha sama dengan kawan-kawan. Kalau kata sebagai usahawan Muslim Perak, mungkin ada koperasi. Beli atas nama koperasi dan sebagainya lah. Yang ketiga, yang ni saya discussion dengan family saya kat Terengganu. Ada satu tanah pertanian family saya cakap mak ayah saya nak pencen time tu. Saya cakap okey, cara nak dapat duit pencen, saya cakap Umi Abah ada satu tanah pertanian seluas 3.5 ekar. Tanah tu anak-anak tak guna, mak ayah saya pun tak guna. Saya cakap kita convert kepada tanah pembangunan, pecah bahagian, jual lot banglo. Kalau tengok belakang saya tu ada gambar rumah. Yang tu tak jauh daripada Taman Perumahan.
So bincang-bincang sama family, kita orang proceed. So kita orang dah ratakan tanah. Saya ratakan tanah apa semua, tambun apa semua. Boleh tengok dekat peta tu ada taman perumahan. Bila dah pecah bahagian, kita orang dapat 17 lot. Tanah ni 3.5 ekar, lebih kurang tahun 2000, mak ayah saya beli 30,000. 30,000 time tu, hutan. 30,000, tak ada siapa pun nak beli time tu. Sekarang ni satu lot saya jual 88,000, setakat ni dah 10 lot terjual. Ini di Terengganu. Di Terengganu tak jauh daripada Rusila lah. Daripada tempat Tuan Guru Haji Hadi kita. Tak jauh. Lebih kurang dalam 5 km je tempat di Rusila Marang Terengganu. Tanah ni. So kalau kata tuan-tuan, kalau ada macam di Perak ni tanah banyak. Cuba cari peluang cebur dalam bidang tanah. Kalau kata dapat tanah yang murah, ambil peluang. Okey, peluang yang ketiga ni kalau kata kita sebagai ejen lah. Biasanya kalau kata kita as a sale, dalam bidang sale, biasanya company akan bagi reward lah. Yang ni sambil lalu je lah. Yang ni percutian kalau kata kita dah dapat target sale, dapat peluang mana-mana industri dalam bidang sale pun, kalau you perform, kalau kata tuan-tuan perform, memang akan dapat imbuhan, dapat pelancongan apa dan sebagainya lah. Okey, yang saya nak share selain daripada gaji, selain daripada kita dapat investment, sebenarnya dalam bidang tanah ni modalnya amat minima. Kita tak perlu sewa kedai, kita tak perlu kata nak simpan barang rumah, tak perlu. Kita cuma macam saya bagi tahu, marketing. Modal, registration, tuan register lah sebagai ejen hartanah berdaftar, ambil sijil, kemudian tuan bekerja. Apa kerja ejen hartanah? Tuan pergi buat inspection, pergi buat site visit, tengok hartanah yang hendak dijual, cek dokumentasi, explain prosedur jual beli dan sebagainya, tuan buat marketing. Hanya ada kos sedikit di marketing saja. Sebab zaman sekarang ni marketing kalau kata setakat kita guna FB personal tu boleh untuk personal branding. Tapi kalau kata kita nak go further, memang nak kena invest sedikit dalam marketing. Itu saja dalam bidang tanah. Bila tuan buat marketing, akan ada call. Akan ada call, Encik Kamal, saya tengok iklan Encik Kamal di Gombak. Saya tengok iklan Encik Kamal di Setiawan. Saya tengok iklan Encik Kamal di Tapah, di Ipoh dan sebagainya. And then kita boleh buat duit. Okay. Ni part terakhir lah. Part terakhir saya nak cerita dekat tuan-tuan sebagai usahawan. Saya share pada malam ni sebab saya nak bantu tuan-tuan sebagai usahawan sebagaimana saya bantu Encik Saiful Amir ni. Yang ni Encik Saiful Amir ni saya nak cerita. Dia datang jumpa saya, dia cikgu di Puchong. Dia call saya, Cik Amal. Saya tengok Cik Amal di FB rancak jual beli hartanah. Dia cakap, saya nak kahwin hujung tahun ni, boleh bagi nasihat? Saya cakap, saya bukanlah cakap orang kata pakar motivasi, tak. Saya cakap, datang jumpa saya, dia WhatsApp saya ni. Nama dia Saiful Amir. Boleh tengok conversation WhatsApp saya, dia cakap nak datang. Dia call saya sebelum ni lah. Nak cari duit nak kahwin. So, macam mana saya bantu Encik Saiful Amir, macam tu lah saya share malam ni. Untuk saya buat duit, untuk apa tak? Saya nak bantu tuan-tuan sebagai usahawan. Sebenarnya tuan-tuan ada banyak peluang nak buat duit, nak jana pendapatan dalam bidang tanah. So saya set dengan Saiful, saya cakap okey jom boleh. Saya beritahu Encik Saiful kerja sebagai cikgu, gaji dia cakap baki gaji dia tinggal tak banyak. Dia cakap lepas tolak kereta, kemudian dia ada beli rumah dah. Dia cakap baki dalam 1,000 lah. Dia cakap kalau kata nak kumpul duit hujung tahun ni, dia cakap dia target belanja kahwin dia 18,000. Dia cakap 18,000 dengan hantaran apa semua dalam 25,000. Dia cakap hantaran dah 10, belanja kahwin 15. Ini dia cakap 28,000 lah. Senang cerita 30,000 lah. Cakap, Cik Amal, saya nak duit 30,000 sebelum hujung tahun ni saya nak kahwin. So saya cakap tak apa. Datang jumpa saya coaching. Saya share macam mana
tugas sebagai ejen tanah, kalau kata ada peluang nak jana, kalau kata dapat jackpot, nak buat investment. Kalau kata tak dapat buat investment, nak buat commission. Kalau tuan tengok conversation, dia jumpa saya November. November, dia dah start close deal, dia dah start tuah hasil bulan 3. Bulan 12 saya start training dia, bulan 1 dia start bekerja. So bidang hartanah ni, kalau kata ejen hartanah, dia bukan kata kita jual rumah hari Ahad terus dapat gaji, tak. Sebab jualan hartanah ni, kita jual hartanah satu. Biasanya orang beli rumah ni guna loan. Proses loan saja lebih kurang 2 minggu. Kalau kata lambat 1 bulan. Itu loan saja. Kemudian masuk kepada proses guaman. Bila masuk proses guaman, kalau kata hartanah freehold mungkin 3 bulan leasehold. So gaji kita, biasanya kalau kata macam saya ejen hartanah, gaji kita ambil gap lebih kurang dalam 1 bulan selepas kita buat sale. Kalau kata kita close deal bulan 2, biasanya settle loan apa benda semua, bulan 3 kita dah start boleh claim gaji kita lah. So Encik Saiful bulan 1 dah buat kerja, bulan 3 dia dah tuah hasil lah. Bulan 3, bulan 8, bulan 9, memang dia all out. Saya bagi tahu, dia nak buat personal loan. Saya memang bangkang betul-betul. Saya cakap, jangan buat loan, buat apa yang saya train. Saya cakap betul, memang saya macam mana saya cerita dekat tuan-tuan malam ni, macam itulah saya cerita kat Encik Saiful. Peluang banyak nak buat duit, you boleh. You buat marketing betul-betul, memang boleh buat duit. Cakap, dalam tempoh lebih kurang 6 bulan ni sempat kumpul duit untuk kahwin 30,000. So memang dia all out, A to Z dia follow saya. 2019 dia dapat jual. Ni semua rumah yang dia jual lah. Dia dapat jual. Total commission yang dia dapat sebelum majlis kahwin dia, daripada bulan 9 sampai bulan 11 lebih kurang 53,000. 53,000. So saya sebagai leader untuk Saiful time tu, memang saya agak terharu lah. Sebab niat saya memang saya nak bantu. Saya tak nak anak-anak buah saya bergelumang dengan hutang-hutang, setakat nak kahwin, pasangan muda-muda nak hutang. Kalau kata tuan-tuan pada usia 40-an, ada tuan-tuan dah 30-an, ada yang anak dah nak kahwin. Pada saya, kalau kata ada anak nak kahwin, nak berhutang, advice lah jangan hutang. Kita ada dalam bidang ni. Macam malam ni saya dedahkan tuan-tuan peluang dalam bidang tanah. Tuan-tuan mungkin terdedah dengan pelbagai ribuan peluang kat luar sana. Mana-mana peluang tak kisah. Hari ni saya buka minda peluang dalam bidang tanah. So, dia dapat 53,000. Lepas target dia nak kahwin, macam mana dia buat? Yang ni personal branding lah. Hujung minggu, daripada hari Isnin sampai Jumaat, dia kerja cikgu. Petang dia buat marketing, dia beritahu saya. Saya beritahu dia kalau tak nak sengsara tangguh hutang, dia cakap personal loan, kalau kata ambil panjang 10 tahun, dia cakap personal loan, dia nak buat. Dia cakap kalau tak nak pening kepala selama 10 tahun, dalam tempoh 1 tahun ni all out. Mana nak buat sale betul-betul 1 tahun ni, ataupun nak tangguh hutang personal loan kahwin 10 tahun selama bayar bank 400 1 bulan. So saya cakap bagi masa, dia cakap tak apa, dia akan all out. Pagi pukul 7 pergi sekolah, balik pukul 2, pukul 3, ada aktiviti koko apa semua. Dia cakap malam ataupun petang dia tak akan miss buat marketing. Hujung minggu, Sabtu Ahad, saya akan teman dia kalau kata bawa bayar apa semua lah. So ni aktiviti dia buat sampai malam. Memang dia buat betul-betul lah. Apa yang saya beritahu dia buat. Yang ni dengan pakai baju sekolah dengan tie tengah hari, balik pukul 2 tu pergi gantung banner, semata-mata nak kahwin. Semata-mata nak kahwin, semata-mata tak nak berhutang. And then dia tahu apa peluang yang ada dalam bidang tanah. Okey. So ni apa yang Encik Saiful dah lalui lah. Encik Saiful dah dapat apa semua. Yang ni saya tengok kat media sosial dia lah. Saya
Tengok dia cakap daripada dia saving RM120 je. Dia ada saving RM120, dia cakap nak rezeki nak kahwin. Dia abadikan kisah dia macam mana dia jumpa saya, macam mana dia ambil peluang dalam bidang tanah, jana income, nak kahwin. Dan alhamdulillah saya happy sebagai leader dia. Saya dapat tolong dia kahwin tanpa ada hutang. So pada malam ni saya share dekat tuan-tuan, mungkin sedikit sebanyak saya nak buka minda tuan-tuan. Sebenarnya dalam bidang tanah ni terlampau banyak peluang, terlampau besar, terlampau bilion transaksi ada dalam bidang tanah. Kalau kata kita sebagai usahawan, tak semestinya kena berhenti kerja nak kena buat bidang tanah, tak. Ambillah peluang yang sedikit. Kalau tak banyak pun sedikit, tuan-tuan ceburlah dalam bidang tanah. Kalau kata tak jadi ejen tanah, cuba jadi pelabuh tanah. Kalau kata tak jadi pelabuh tanah, cuba jadi pemaju tanah. Kalau kata tak jadi pemaju tanah, cuba buat something related dengan tanah. Saya sebenarnya nak cerita ni dah pukul 10.30 lah. Mungkin ada sesi soal jawab sebab memandangkan tuan-tuan sebenarnya itu sedikit sebanyak perkongsian lah. At least selain sebab apa saya nak usahawan daripada Perak, ambil peluang untuk terlibat dalam bidang tanah. Bukan sekadar kita mengejar keuntungan, bukan sekadar kita kejar gaji, peluang yang ada, tetapi kita jaga juga pemilikan hartanah. Saya rasa setakat itu saja pada malam ni. Minta maaf terlebih masa, kekurangan, salah dan silap, saya minta maaf. Saya harap dapat buka minda tuan-tuan selepas ni boleh cebur dalam bidang tanah yang pada saya sangat penting. Bukan saja untuk kita perbaiki ekonomi kita, perbaiki sumber pendapatan kita, yang jauh lebih penting dari segi pemilikan tanah kekal di kalangan orang Muslim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Okay, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, mantap atas sharing daripada Tuan Kamal. Saya rasa boleh ya, Tuan, kita kalau ada persoalan lah. Boleh Tuan ya? Boleh. Boleh. Kita ambil masa dalam 10 minit lagi ke. Okay, kalau ada persoalan boleh sama ada nak chat ke ataupun nak buka mic bertanya terus. Ya, Assalamualaikum Cik Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus tadi perkongsian. Boleh share sikit tak macam mana untuk dari segi bayaran untuk kalau kata kita nak jadi real rent tu. Mungkin boleh perincikan sikit. Okay. First saya mungkin dia ada di setengah-setengah tempat kita panggil broker. Saya bagi istilah dulu lah, apa beza broker dengan ejen tanah berdaftar lah. Broker ni biasanya dia orang tak ada company lah, dia low ranger lah. Personally saya share dengan tuan-tuan, bidang hartanah ni dia melibatkan duit 5-6 angka. So kalau tak kena cara silap deal, memang ke dalam lah kita ataupun masuk court. Itu pengalaman betul lah saya beritahu. Tapi kalau kata betul nak buat duit, betul nak jana pendapatan, buat secara ikut undang-undang, ikut lunas undang-undang, buat secara berdaftar, ejen tanah berdaftar. Ejen tanah berdaftar ni kalau kata nak berdaftar dengan company, okey, pertama biasanya dia kena pergi rank cost. Dia ada khusus perundingan tanah. Buat masa ni time COVID ni ditutup lah, sebab saya ada tanya penganjur, dia cakap buat masa ni masih lagi tutup lah sebab dia orang tak bersemuka. Sebelum ni ada buat online pun dia orang dah hentikan. Cuma saya bagi gambar kasar lah. Tuan-tuan boleh pergi ke kursus tu dalam 1 ke 2 hari. Kursus tu sijil, untuk dapatkan sijil sebagai perunding hartanah lah. Sijil tu zaman saya buat dulu RM600. Zaman saya lah.
Saya pergi kursus tu RM600. Macam kita nak pergi lesen memandu lah. Kita nak memandu, kereta ada kat rumah. Kereta dah ada, lesen tak ada. So kita pergi ambil lesen tu, maksudnya samalah bidang tanah, kita ambil lesen tu, bayar RM600, pergi kursus macam kita pergi kursus lesen memandu apa benda, dia ada kelas dia apa semua. So bila dapat sijil tu kita bawa pergi company. Kita daftar, minta company daftar sebagai ejen yang berdaftar lah. So kita bernaung dengan company lah. Macam saya bernaung dengan Gather lah, syarikat Gather Properties. So bila bernaung dengan company, nanti company kita akan bagi training lah. Training bagaimana nak bermula apa semua. Secara ringkasnya macam saya beritahu, tidaklah susah, tapi bila sebut kerja ni memang kena buat kerja lah. Maksudnya ada inspection, ada viewing dan paling penting buat marketing, itu saja. Kalau kata dibuka untuk pendaftaran, nanti saya inform. Siapa bertanya? Cik Osman ya? Buat masa ni pendaftaran untuk new agent, untuk company tak ada masalah, boleh daftar je. Tapi untuk dapatkan sijil tu masih ditutup lagi, belum dibuka. Terima kasih Cik Kamal. Nanti kau boleh jadi coach kau untuk kami di Perak. InsyaAllah boleh, ada kelapangan dah boleh rentas negeri, kita boleh ke Perak nanti. Alhamdulillah. Cantik tu konten tu, cantik. InsyaAllah. Okey. Baik, ada lagi persoalan? Boleh tanya lagi. Kita buka lagi sekejap lagi. InsyaAllah sebelum ke 11 kita akan cuba tamatkan. Ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamal, terima kasih untuk pengkongsian yang sangat baiklah untuk malam ni. Jadi membuka minda saya sendiri jugalah dalam bidang tanah ni. Cumanya saya nak tanya juga berkenaan dengan hal tanah lelong. Apa pandangan Cik Kamal berkenaan dengan hal tanah lelong ni? Itu saja. Terima kasih. Lelong sebab saya tak sentuh. Saya terlupa sentuh pasal lelong lah. Lelongan adalah salah satu peluang dalam bidang tanah lah. Lelong ni macam kita tahu sebab tak mampu bayar bank lah. Itu simple je. Dia kalau kata kita ambil personal loan, kita ambil credit card, kita tak ada gadaian. Kalau kita tak mampu bayar personal loan, kita tak mampu bayar credit card, sebab tu kita di muflis, kita di bankruptkan. Sebab tu ada status muflis. Tapi kalau kata kita beli rumah, kita beli kereta, dia tak panggil kita muflis. Cuma rekod pembayaran dekat bank tu tak cantik lah, sikit-sikit tak cantik. Tapi dia ambil balik kereta kita, dia ambil balik rumah kita, tolong jualkan balik lah. Itu lebihnya kita beli tanah, compare dengan personal loan apa semua lah. Okey, dari segi lelongan ni, dia sama je. Konsep lelongan ni more to investment. Dia lebih kepada investment. Dia bukan, kalau kata tuan nak jadi ejen lelong lain cerita. Tapi lelongan ni saya cerita dari sudut investment, dari sudut pelaburan lah. Asas pelaburan sangat senang, saya simple je. Beli murah kita nak jual tinggi, itu je. Beli murah kita nak jual tinggi. Di Perak, so far saya tengok harga murah-murah. Saya sebenarnya banyak saya tengok, tapi saya tak familiar kawasan Perak. And then jarak dia jauh. Saya terlepas macam itulah. Sebab salah satu bila kita nak invest, kalau boleh dekat dengan kita, and then kita tahu. So bila saya tak tahu, saya tak berani. Saya nak jaga risiko tu. Kalau kata Tuan Amin minat dalam bidang lelongan, boleh pergi ke website, banyak website lelongan, boleh tengok rumah. Contoh macam saya beritahulah, kalau kata Tuan Amin tahu, Tuan Amin duduk Taman A. Tuan Amin tahu Taman A tu memang rata-rata jual beli 300 ke 400. Tiba-tiba tengok ada satu notis lelongan, harga 150. Ambillah peluang. Ambil peluang. Cuma lelongan ni, bila nak masuk Dewan Lelongan, okey, dia akan bagi notis lelongan. Katakan lelongan 1/11 di mahkamah ataupun di pejabat tanah. Dia ada tempat dia, ada notis. Encik Amin bila nak masuk lelongan, Encik Amin kena sediakan 10% daripada harga reserve. Katakan harga lelongan dibuka 150,000. Masa masuk dewan, sebelum masuk dewan lelongan, Encik Amin dah kena prepare check 15,000. 10% daripada 150,000 adalah 15,000. Lelongan dia melibatkan cash lah. Dia bukan kata kena beli cash, tak. Kena ada simpanan cash. 15,000 bayar dulu, kemudian masuk dewan.
Bila masuk dewan, lawan lah bid 155, 160, 170. Kita tengok berapa ramai dalam dewan tu. Kalau kata dalam dewan tu hari tu katakan sekarang ni dapat rentas negeri, semua balik kampung. Tak ada orang kat dewan-dewan. Encik Amin seorang je. Ketukan 1, 15, 15, nombor 2, 153. Encik Amin dah menang 150. Harga visa 150, menang pun 150. Rezeki Encik Amin. Tapi kalau kata dalam dewan tu ramai orang. Daripada 15 naik 155, 17, 18, 19, 19 panggilan 1, 19 panggilan 2, 19 panggilan 3. Contohnya menang dekat orang lain, Encik Amin kalah. Bila kalah, cek yang 10% tu, 15,000 tu akan dapat balik. Kita balik macam tu je lah. Balik tangan kosong je lah. Tapi kalau kata menang 190, Encik Amin menang 190. 190, Encik Amin nak buat loan pun boleh, nak bayar cash pun boleh. Tapi kalau kata nak buat loan, dia ada tempoh. Nak selesaikan dalam tempoh biasanya dalam 90 hari. 90 hari ni lebih kurang 3 bulan lah. Dalam tempoh 3 bulan kena selesaikan cepat. Kalau kata loan lambat, salah satu caranya nak masuk lelong ni, kita kena betul-betul secure loan lah. Loan confirm boleh lulus, masuk lelong. Kalau loan pun kita tak tahu lulus tak lulus, jangan masuk lelong. Nanti dah menang lelong, nak bayar, tiba-tiba loan tak lepas. Kalau kita dah menang, tapi kita tak proceed, yang 10% tu burn. Kalau kita kalah, dapat balik. Kalau kita menang, kita tak nak proceed, yang tu burn. Jelas Encik Amin? Cuma lelongan ni kita kena faham, bila lelong dia tertunggak bank. Bila tertunggak bank, kadang-kadang cukai tanah pun tertunggak, cukai pintu pun tertunggak. Kalau kata yang jenis kondo ni, maintenance fee pun tertunggak. Bila ada tunggakan, kita kena check dengan bank. Tunggakan tu siapa yang cover? Bank cover ke ataupun pembeli yang menang cover? Ada juga yang jenis main masuk je lelong, menang-menang, tiba-tiba tunggakan tu dia tak baca notis. Tunggakan tu pembeli yang tu masa cover. Katakan menang 1.9, tunggakan saja dah 50,000. Tak menangis. So nak main lelong kena ada ilmu juga. Yang tu kita boleh share kemudian lah. Kita kena buat satu sesi untuk lelong pula lah nanti. Yang tu kena panggil yang lebih arif tentang lelong lah. Cuma saya boleh share sedikit sebanyak lah tentang lelong. Itu saya Encik Amin. Ada apa-apa lagi ya? Okay, terima kasih. Okay, baik. Ada lagi ke? Kalau ada, saya buka satu soalan lagi. InsyaAllah sebelum pukul 11. Kalau tak ada, okay, ada cek juga. Okay, baik. Kalau tak ada, satu je daripada saya. Mungkin Tuan Kamal boleh lepas ni lah. Kalau sekiranya ada yang berminat ataupun ingin mengetahui bagaimana cara mendaftar sebagai ejen, InsyaAllah tuan-tuan peserta semua boleh PM saya dalam grup lah. InsyaAllah saya akan follow Tuan Kamal untuk mempermudahkan caranya ataupun bagaimanalah langkah seterusnya untuk kita semua menceburi dalam bidang hartanah. Okey, jadi saya rasa tidak ada persoalan lagi dan saya berbesar hati pada malam ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Kamal Hassan dan juga sahabat kita saudara Naim yang juga memperkenalkan saya dengan Tuan Kamal ini, sehinggalah berjayanya kita pada malam ini mengambil ilmu dalam bidang hartanah. Dan rupa-rupanya memang saya pun sedikit saja sebelum ni ilmu yang ada dalam bidang hartanah. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi dan lebih besar peluangnya kalau kita lihat tadi kepada kita semua. Dan sebenarnya bukan sahaja tujuan kita untuk keuangan, tetapi adalah demi untuk masa depan kita semua dan anak cucu kita, dan juga untuk demi untuk menjaga hartanah di Malaysia lah khususnya. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali itu sajalah seminar kita ataupun perkongsian hartanah kita pada malam ini. Dan saya selaku mewakili penganjur Usahawan Muslim Perak ataupun Dewan Pemuda PAS Negeri Perak memohon ribuan ampun dan kemaafan seandainya selama program ini berjalan adanya kekurangan daripada pihak kami.
Jadi mudah-mudahan di masa hadapan akan datang kita akan perbaiki lagi, lebih baik lagi, dan sekiranya tuan-tuan untuk mengetahui program-program yang kami akan anjurkan pada masa hadapan, tuan-tuan boleh stay dalam grup WhatsApp yang tuan-tuan sertai, itu Seminar Hartanah. InsyaAllah kita akan, kalau ada apa-apa maklumat ataupun peluang-peluang yang akan datang, kita akan kongsilah InsyaAllah. Jadi itu saja saya rasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali